Assalamualaikum and hi, my name is Rabiatul. So hari ini saya akan berkongsi dengan korang tentang personal hygiene and grooming. Baik, kita akan masuk kepada skill development. Untuk kanak-kanak yang berumur 2 tahun sehingga 6 tahun, kanak-kanak akan mula untuk observe parents, akan mula untuk melihat parents dan akan mula untuk meniru parents dari segi grooming. So, grooming ni contohnya adalah seperti gosok gigi, potong rambut, potong kuku dan memakai skincare. Skincare ni bukan skincare yang orang dewasa pakai lah, skincare kat muka. Skincare ni untuk seluruh badan diorang lah. Macam lotion, pakai bedak dan sebagainya. Okey, grooming activity ni selalunya diajarkan di dalam sekolah dan kepada kanak-kanak lah, anak-anak yang muda. Sebab dia adalah salah satu aktiviti skill living yang perlu ada untuk setiap orang. Okey, kita tak ada masa yang spesifik untuk kanak-kanak boleh grooming independence, tetapi selalunya masa yang akan diambil akan berkait rapat dengan culture, family value dengan minat seseorang kanak-kanak tu. Semakin minat kanak-kanak terhadap grooming punya aktiviti, semakin cepatlah grooming independence boleh buat, boleh develop. Kita akan masuk kepada contoh yang pertama iaitu memberus gigi. Kita ada beberapa cara untuk bantu anak-anak ini untuk memberus gigi dengan baiklah. Okey, yang pertama sekali tentang berus gigi. So, berus gigi untuk kanak-kanak yang ada masalah hypersensitivity di bahagian mulut, pertama sekali parents boleh introduce diorang dengan menggunakan tutik terlebih dahulu. So tutik ni adalah sponge lembut sahaja. So parents boleh ambil tutik ni dan gosok di bahagian mulut kanak-kanak seperti mana kita memberus gigi. So kat sini kita boleh introduce lah untuk permulaan. Kemudian kita akan tukar kepada berus gigi yang lembut. So parents boleh cari dekat pasaran berus gigi yang lembut dan mesra untuk kanak-kanak. Dan bila kanak-kanak dah dapat, kat sini pun kita akan ajarlah untuk kanak-kanak pula pegang sendiri dan memberuslah at the same time. So, yang seterusnya kita akan pergi kepada ordinary toothbrush. Parents pun dah boleh bagi bila anak-anak dah boleh berus gigi dengan baik, dah tak sensitif sangat bahagian mulut. So, parents boleh bagi kanak-kanak ini menggunakan berus gigi biasa. So kat sini selalunya kanak-kanak dah boleh independent untuk memberus gigi lah. Dan seterusnya kalau kanak-kanak advance, dia boleh pakai electric toothbrush. Okey, untuk kanak-kanak, dia boleh berus gigi. Dia tak ada hypersensitivity sangat di bahagian mulut. Tetapi, dia tak boleh pegang berus gigi dengan baik. Dia tak kuat untuk memegang berus gigi dengan baik. So kat sini kita boleh cara dia, kita boleh bantu dari segi kita boleh tukar berus gigi yang biasa dia pegang tu, kita besarkan, kita tambah spine, kita tambah pemegang dia jadi lebih besar supaya dia boleh grip dengan baik. So kat situ kita akan mudahkan dia lah. Lepas tu bila kanak-kanak dah mula start dah boleh pegang dengan baik, kita akan pergi pula kepada medium. Kita akan kecilkan lah, mana daripada besar, kita akan kecil-kecil dan sampailah size yang standard berus gigi lah. So kat sini parents pun boleh buat aktiviti untuk kuatkan tangan kanak-kanak lah. Macam squish stress ball, pegang barang, transfer ball, transfer barang besar, transfer barang kecil dan sebagainya untuk kuatkan pegangan kanak-kanak ini. Dan selain daripada tu, yang boleh bantu juga dalam grading memberus gigi ni adalah toothpaste. Perasa toothpaste sendiri dekat pasaran banyak sangat perasa untuk kanak-kanak, untuk kanak-kanak yang gemari rasa toothpaste tu kan. So ia boleh membantu untuk kanak-kanak minat kepada gosok gigi. Yang kedua, kita sesetengah parents akan berkumur setelah gosok gigi menggunakan cawan. Tapi sesetengah parents pun akan menggunakan straight from tap water lah. Maknanya berkumur terus ambil air, kita takung dan kita minum kan. So kat situ pun kita boleh bantulah, kita mulakan dengan cup dan seterusnya baru kita start dengan ambil air straight to the tap water lah, from the tap water. Lepas tu yang ketiga, kanak-kanak untuk menaikkan interest lah, untuk minat kanak-kanak dalam memberus gigi adalah kita boleh buat modification of environment lah. Kita boleh modify kita punya sekeliling seperti dalam tandas. Kita letak kerusi untuk anak-anak biar nampak cermin, biar dia nampak singki. So dia boleh gosok gigi dengan cara macam mana kita gosok gigi lah.
So kat situ kanak-kanak pun akan lebih happy dan lebih minat untuk memberas gigi. Menggunting rambut selalunya akan ada masalah untuk menggunting rambut ketika kanak-kanak mendengar mesin shaver tu lah, sebab dia ada bunyi yang kuat dan mengganggu lah, so kanak-kanak agak takut dan kurang selesa. So macam mana kita nak buat untuk gunting rambut ini? So first kali kita kena grading lah. So grading yang kita boleh buat adalah first kita bawa anak-anak kita waktu kita nak potong rambut, kita bawa anak-anak kita masuk sekali tanpa diorang tak potong rambut, kita je potong rambut. So dia akan tengok, dia akan survey barber ataupun salon tu. So dia akan tengok lah, oh so dekat situ dia akan mula terbiasa dengan keadaan tempat potong rambut tu sendiri. Yang kedua, kita pun boleh mula untuk, kalau kat rumah lah, kita boleh mula untuk introduce shaver punya bunyi. Kan dia kuat kan, tapi kita introduce dengan cara kita buat perlahan lah. Volume tu kita slowkan sampailah kita kuatkan dalam satu tahap. So yang tu kita boleh mudahkan lah supaya kanak-kanak tak terkejut bila tiba-tiba ada shaver waktu diorang potong rambut. Yang ketiga, kita boleh bagi yang kadang-kadang ada masalah sensory input lah dekat bahagian kepala diorang, kita boleh bagi deep pressure dekat bahagian kepala before kita start untuk potong rambut tu sebagai sensory input. So kat sini ini adalah cara-cara yang boleh mengurangkan sensitivity di bahagian kepala dan untuk mengurangkan kanak-kanak terkejut ketika memotong rambut lah ataupun mendengar shaver punya sound tu. Yang ketiga, kita ada memotong kuku. So untuk grading memotong kuku ini, kita akan mula introduce anak-anak kita memotong satu hari satu kuku. So kita potong satu hari satu kuku, 10 hari 10 kuku. Dan kemudian kita akan slowly untuk tambah number finger yang kita akan potong lah. Contoh bulan depan pula kita potong sehari 2 jari. Dan seterusnya sampai kanak-kanak mampu buat sehari 10 jari. Okey, untuk kanak-kanak dapat memotong kuku sendiri, kanak-kanak perlu kuatkan diorang punya jari lah untuk diorang press ataupun put the right force waktu diorang potong kuku. So kat sini parents boleh buat aktiviti yang boleh improvekan diorang punya kekuatan jari. Contohnya macam thumb fluff ball, macam press terapati. Press terapati tu maknanya kanak-kanak ni akan press lah untuk lift the mark. So diorang akan nampak mark diorang punya jari tu untuk every finger. So macam-macam lagi parents boleh buat untuk improvekan diorang punya finger strength. So kat sini anak-anak pun boleh memotong kuku dengan baik lah sebab dia ada finger strength yang betul. So dia tak adalah rasa susah ataupun sukar untuk memotong kuku dan diorang pun lebih interest. Yang keempat, kita ada skincare. So kat skincare ni macam saya cakap tadi, dia bukan skincare bahagian muka saja, dia overall semua badan seperti lotion, pakai bedak dan sebagainya. Okey, untuk skincare ni kadang-kadang mestilah ada body awareness yang baik. Sebab kadang-kadang perlu tahu mana tangan kanan, mana tangan kiri, mana tangan, mana kaki, mana jari, supaya bila dia sapu apply produk, dia tahu kat mana produk tu perlu ada. Contoh kalau produk tu memang lotion untuk badan, dia tak boleh sapu kat muka ataupun tempat lain. Dia mesti sapu kat badan, tangan dan sebagainya lah. So kat sini mesti kanak-kanak tu ada body awareness. So kat sini parents boleh buat aktiviti yang menaikkan diorang punya body awareness lah. Seperti menyanyi sama-sama tentang bahagian badan dan sebagainya. Lepas tu parents juga boleh terangkan kepada anak-anak tentang produk dan function dia. Contoh bedak. So parents pun cakap dia boleh sapu kat muka. So parents akan buat praktis benda ni hari-hari supaya kanak-kanak tahu kat mana produk tu boleh apply dan mana yang tak sepatutnya kanak-kanak apply bedak tu. So kanak-kanak pun tak adalah makan produk ataupun dan sebagainya. So parents pun dah bagi satu guideline kepada anak-anak tentang produk tu sendiri. Yang terakhir sekali tentang kuantiti produk lah, time tuang. Kan kadang-kadang anak kita tuang terlebih banyak sangat. So kat situ pun kita bolehlah praktis setiap sekali kita nak pakai lotion ataupun bedak, kita akan ajar anak kita the right amount untuk pakai dekat sesuatu tempat. Contoh macam lotion, jangan ambil satu tangan penuh, 3 picit saja. So kat situ kita boleh melatih anak lah untuk ambil kuantiti yang sederhana lah, yang perlu sahaja. Yang akhir sekali kita akan pergi kepada sikat rambut. Okey, untuk sikat rambut ni maybe untuk kali pertama, untuk kanak-kanak yang tak pernah sikat rambut, kita akan bagi deep pressure dekat kepala. Macam saya cakap tadi, maybe kanak-kanak ada masalah isu sensory input di bahagian kepala. So before kita sikat, kita akan bagi pressure dulu lah. Kita akan picit ataupun bagi tekanan di bahagian sekitar kepala. So lepas tu yang kedua, kita boleh variasikan sikat. Macam kita bukan guna satu sikat, kita guna bermacam sikat. Dan sikat yang kanak-kanak suka lah. So sikat maybe sikat yang biasa, ataupun sikat yang bulat, ataupun sikat yang kena pegang full punya dan sebagainya.
Okay, untuk handle pula, untuk handle sikat macam saya cakap untuk berus gigi tadi, maybe kanak-kanak tak kuat untuk pegang dengan baik. So, parents pun boleh buat aktiviti menguatkan genggaman anak, dan parents tu boleh improvise lah dia punya cara pegang sikat tu, dengan maybe kita buat besar, kita letak span ataupun letak something untuk dipegang jadi besar, sampailah dia boleh pegang kepada sikat yang biasa. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.